Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to my class. Today I'm going to explain to you the use of present perfect tense. Okay, present perfect tense. So let's begin. Take a look at these two sentences. Okay, sentence 1, I baked a chocolate cake last night. Sentence 2, I have baked a chocolate cake. What is the difference between these two sentences? Okay, do you know? The difference is sentence number 1 is written in the simple past tense, while sentence number 2 is written in present perfect tense. Saat teacher, tunggu saat, pause. Okay, saya dah tak faham ni. Teacher kata ayat pertama ni ditulis dalam simple past tense. Ayat kedua ditulis dalam present perfect tense. Tapi pasal apa? Bila saya baca ayat pertama ni, saya faham kata saya dah buat dah kek tu semalam. And then bila saya baca ayat yang kedua ni, saya faham kata ayat tu kata saya pun dah buat dah kek tu. Jadi kalau dua-dua ayat ni bercakap tentang perkara yang dah berlaku, pasal apa satu guna past tense, satu guna present tense? Alright, that is a good question. Okay, that is a very good question indeed, because that is why many people are confused. Nak guna simple past tense ke? Nak guna present perfect tense ke? Let's take a look at the meaning of present perfect tense. Okay, we use present perfect tense to talk about past experiences when we do not say exactly when they happen. Okay, the keyword here is past experiences. Kita nak cakap tentang perkara yang dah berlaku. Kita punya pengalaman, kita pernah buat benda tu. Nak dengar tak? Keyword dia adalah pernah. Pernah. Kita dah pernah buat benda tu. Kita tak peduli pun bila. That is the difference between present perfect tense dengan simple past tense. Kalau past tense, kita nak bagi tahu perbuatan tu sudah dilakukan. Nak bagi tahu kata benda tu berlaku last week ke, last night ke, 2 years ago ke. But for present perfect tense, kita guna tense ni untuk bagi tahu ke orang kata saya dah pernah dah buat tu. Saya dah siap dah benda tu, dah selesai dah benda tu. Okay, bila tak penting. Alright, so let's take a look at more examples. Let's read this. I visited Japan in 2014. Okay. Saya melawat Jepun pada tahun 2014. A specific time is mentioned. Ada masa yang spesifik. So, we use simple past tense. Sebab fokus dia dekat sini adalah 2014. Nah, abang kata saya pergi Jepun dulu 2014. Alright, however, in this sentence, I have visited Japan. Kita nak cerita the focus is saya dah pernah buat benda tu. Hang pernah pergi tak Jepun? Saya pernah pergi. Okay, sentence, ayat dia macam tu lah. Maksudnya, kita tak peduli bila. So that's why we use present perfect tense here. So these are the 4 things that you have to learn today. Okay, the content for today's lesson. You need to know how to write a sentence that says pernah buat ataupun sudah buat. Contohnya, saya pernah ke Jepun ataupun saya sudah siapkan homework. The other one is, kamu juga perlu belajar macam mana nak buat ayat yang berbentuk negatif. Belum pernah, saya tak pernah pergi Jepun, ataupun saya belum siapkan homework. Right? Ini bentuk-bentuk ayat-ayat macam ni lah yang akan kita gunakan present perfect tense, and then untuk bertanyakan soalan, pernahkah kamu pergi ke Jepun? Sudahkah kamu menyiapkan homework kamu? So soalan-soalan macam tu macam mana nak tulis? And then of course bila ada soalan, kita kena ada jawapan ya ataupun tidak. Macam mana nak jawab soalan menggunakan present perfect tense. So let's start. This is the first one. Okay, the first one is writing a positive sentence. Macam mana nak tulis ayat yang bersifat positif? Nah, abang kata kamu pernah buat benda tu. Alright, so we start with the subject, and then we have to use has or have plus past participle. Alright, past participle ni adalah verb. Tapi verb tu dia dah berubah. Dia dah jadi perkataan lain. Lain sikit lah. Contohnya dekat sini. Root word dia adalah try. Nah, try ni root word dia try, T-R-Y. Tapi past participle dia jadi tried. Jadi kita kena tambah dekat depan have. Macam mana nak pilih have ataupun has? Kan ada 2 pilihan kan? Yang tu kita tengok subjek sama macam biasa. Kalau subjek dia he, she, it. He, she, it. Alright, kita kena guna has singular. Tapi kalau subjek dia I,
ataupun they, we, you, kita kena guna have. So ayat dia akan jadi macam ni lah untuk tulis ayat yang berbentuk positif. Nak bagi kita kata saya pernah buat benda tu. Okey, macam mana nak tulis ayat yang berbentuk negatif? Saya tak pernah buat benda tu. Jadi paling senang kita kena tambah not, tak pernah. Okey, dan bila kita tambah not, kita boleh gabung has ataupun have tu dengan perkataan not tersebut. Jadi dia akan kata, I haven't tried sushi. Tried tu sama, past, work, fallen, all the past participle tu sama. Tapi dekat depan ni, have jadi haven't, hasn't, has jadi hasn't. Okey, ini cara untuk menulis ayat-ayat yang berbentuk negatif. Okey, macam mana nak bertanya soalan? Bila nak bertanya soalan, kedudukan has ataupun have tu akan berubah. Dia akan mai ke depan, subjek akan pergi ke tengah. Daripada ayat asal, I have tried, dia akan jadi, have I tried sushi? Okey, macam pelik kan tanya soalan dekat diri sendiri, but pretend that this is a monologue. Anggaplah ini adalah satu monolog kan. Aku pernah makan sushi tak? Macam pernah, macam tak pernah. Alright. And then, has she passed the exam? Dia pernah tak pass exam? Sama juga kalau have pun. Have you visited the park? Kita dah pernah ke taman tu? Have you attended the class? Kamu dah hadir ke kelas tu? Right. So, ini cara bertanyakan soalan yang berbentuk pernahkah ataupun sudahkah. Alright, so jawapannya macam mana? Jawapan dia kita guna short answer sahaja. Kalau pernah, kita kata yes I have ataupun yes he has. Right? And then kalau tak pernah, haven't. No I haven't. No he hasn't. Sama juga kalau plural, yes we have. No we haven't. Okay, kita gabungkan have dengan not. Macam mana kalau kita nak tunjukkan penegasan? Okey, kita boleh juga tambah perkataan ever dekat soalan kita. Okey, has ataupun have tambah subjek macam biasa, tambah lagi perkataan ever dengan past participle. Alright, jadi soalan yang asal dia akan jadi macam ni. Soalan asal dia, has she passed the exam? Dia pernah pass tak exam? Yes, she has. Right, tapi kalau kita nak bagi penegasan, has she ever passed the exam? Yes, she has. Dia pernah lulus sekali. Okay, bila kita kata ever ni, kita emphasize on pernah tak? Sekali pun tak pernah ke? Right. So, dia kata kalau jawapan dia pernah, so jawapan dia akan jadi sama. Yes, she has. Tapi kalau jawapan dia tak pernah, okay, dia akan jadi macam contoh kedua. Have you attended my class? No, I haven't. Have you ever attended my class? No, I've never attended your class. Alright, so please pay attention to the form. Ingat tak kita guna contraction. Contraction means kita gabung dua perkataan jadikan satu and then ada apostrophe dekat atas. Right, contohnya yang ni. I haven't. Kita gabungkan have dengan not jadi I haven't. Tapi kalau soalan tu bertanya ever dan jawapan dia tak pernah, dia tak akan ada not tau. Dia akan ada never. Tak pernah sekali pun. And then perkataan never ni tak boleh kita gabungkan dengan have. Have tu akan bergabung dengan subjek. Kalau kat sini subjek tak gabung, have akan gabung dengan not. Tapi kalau kita guna ever dan kita nak jawab guna perkataan never, subjek tu akan bergabung dengan has ataupun have. I have never attended your class. She has never attended your class. Okay, I hope you can remember this because this will be in one of the exercises from your book. Alright, so this is basically the summary. Okay, rumusan dia ada 4 benda yang kamu kena tahu. How to write a positive sentence. Subject, has, have, past participle, and then the sentence complement. Kalau negatif, subject, has ataupun have, not, and then past participle. If you want to ask a question, has ataupun have akan duduk di depan, followed by the subject, and then past participle, and then the answer is yes, subject, and has ataupun have. Yes, I have. No, she hasn't. Alright, so this is the summary. Now, the big question. Past participle? Apa tu past participle? Banyak kali sangat teacher sebut tadi. Past participle tu bukan past tense ke? Tak, past participle tu bukan past tense. Okay, take a look at this. Verbs usually change their forms. Okay, verb adalah satu perkataan yang paling flexible. Dia boleh berubah macam-macam bentuk. Right, for example, from the word eat, we can also write eats. Or ate, or eating, or eaten. Okay, dia ada banyak bentuk. Ada 5 bentuk dia boleh bertukar. And then, for example, another one, keep. Dia boleh jadi keeps. Dia boleh jadi kept. Dia boleh jadi keeping, or kept. And then,
One more example. Dia boleh jadi walk and then walks. Walk. Walking. And then the last one, walk. Okay, so past participle ni, yang mana satu past participle? Yang hujung ni. Perkataan yang transformasi terakhir perkataan tersebut. Yang awal-awal ni transformasi sikit-sikit je. Hak belakang ni transformasi yang terakhir. Alright, so daripada eat jadi eaten, daripada keep jadi kept, daripada walk jadi walk. Soalan saya lah ni, pasal apa ada perkataan yang berubah terus macam eat jadi eaten. Tapi ada perkataan yang sama macam past tense. Kept, kept. Walk, walk. Tapi yang ni ate jadi eaten. Macam mana nak tahu bila nak ubah ataupun bila tak perlu ubah? Alright. Tengok verb ada 3 jenis tau. Dia ada 3 jenis. Jenis yang pertama kita panggil dia regular verb. Regular verb ni kata kerja yang bentuknya biasa. So daripada agree, present, past tense dia agree, kita tambah ed. Past participle dia pun kita tambah ed. Yang ni yang paling senang. Okey, tak perlu fikir banyak. Daripada perkataan close jadi closed. Past participle pun close juga. Daripada end jadi ended. Jadi ended juga. Right? So, kalau dalam soalan dia akan tanya macam ni lah. She ... dalam kurungan agree to help me. Agree ni root word. Right? Tapi bila nak tulis dalam present perfect tense, dia akan jadi she has agreed to help me. Agree ni bukan past tense tau. Dia past participle. Daripada perkataan agree ni tambah has ataupun have dekat depan bergantung kepada subjek. And then agree tu jadi past participle. Sama juga this one. Mr. Lim closed the window. Mr. Lim has closed the window. Kalau the movie end, the movie has ended. Alright. And then bentuk yang kedua, irregular verbs yang pertama. Irregular verbs yang pertama ni bentuk past. Bentuk past dengan bentuk past participle adalah sama. Dia cuma berbeza daripada present. Sama macam tadi lah. Alright. Tapi tadi tambah ed senang. Hak ni tak tambah ed. Dia berubah juga. So daripada hold jadi held, held. Kept, kept, kept. Leave, left, left. Ni sebahagian contoh saja tau. Dia ada banyak lagi contoh lain. Alright. So in the question letter, Wendy ... hold the door open. So hold ni macam mana nak tukar dia jadi present perfect tense. First kita kena tambah has dekat depan. Sebab subjek dia Wendy singular. So Wendy has held. Hold jadi held past participle. Right. Kalau subjek dia they, and then dia punya verb tu adalah keep, kita kena tambah have. They have kept the equipment. Okay, kalau everyone ni singular ke plural? Macam ramai kan? Everyone tu bukan ke semua orang. Pasal apa teacher tulis has? This is the rule. Okay, untuk perkataan yang every, kita consider dia sebagai satu kumpulan yang besar. Satu, singular. Right, everyone. Leave. Leave jadi apa? Kita kena tambah has and then left. Alright, ini bentuk yang kedua. Taklah susah sangat. Yang confuse sikit adalah bentuk yang ketiga. Alright, the third one is irregular verbs versi 2. Tadi versi 1. Versi 1, past dengan past participle dia sama. Yang berbezanya dengan present sahaja. Tapi irregular verbs yang versi kedua ni, ketiga-tiga perkataan ni berbeza. Daripada bite jadi beat. Past participle jadi beaten. Break jadi broke. And then jadi broken. Go jadi went. And then jadi gone. So this one is a bit confusing. Right? Tips dia macam mana tau? I don't know. Tips saya yang paling senang adalah bunyi sedap. Macam mana nak tahu kena tukar jadi macam mana tau? Asalkan bunyi sedap. Tapi untuk kamu tahu bunyi dia sedap ataupun tak sedap, kamu kena banyak membaca. Kalau kamu dah biasa baca perkataan tersebut, kamu tahulah perkataan tu sedap ke tak sedap. Right? Barulah kamu tahu kata has beat tu salah. Has beaten baru betul. Tapi kalau kamu tak pernah membaca dan tak tahu bunyi sedap tu macam mana, then tak menjadilah tips tu. Right? Tips bunyi sedap tu hanya berguna untuk orang yang suka membaca sahaja. Alright, take a look at this example. The dog ... bite the boy. So, bila kita nak tukar jadi present perfect, bite tu kena tambah has di depan sebab subjek dia the dog. And then bite jadi bitten. Sama juga dekat sini break jadi has broken. And then kat sini go jadi has gone. Alright, so dia taklah susah sangat, but you need practice. Okay, don't worry, a list of irregular verbs ada dalam textbook. Okay, please refer to your textbook, page 1 to 6. So while completing your exercises later, make sure you refer to the list before you choose your answer.
Jangan hantam saja rekod perkataan sendiri. No, please refer to the list before you choose your answer. Alright, I want to add something because of the last sentence here. Rick has gone to Sweden. Let's see, kalau saya bagi kamu 2 ayat ni kan. Rick has gone to Sweden. Rick has been to Sweden. What's the difference? Dua-dua ayat ni membawa maksud Rick pergi ke Sweden. Kan? Tapi apa biasa dia? Bila nak guna gone, bila nak guna been. Alright, so this is the explanation. This is Rick. Can you see Rick, the yellow one here? He is now in Malaysia. Ni Malaysia ni kat belakang ni, ada bendera Malaysia. Right, this is Sweden, the blue and yellow flag. So, kalau kita nak kata Rick has been to Sweden, meaning that Rick dari Malaysia, dia pergi ke Sweden and then he stayed there for like 3 months and then he comes back to Malaysia. Baru kita guna Rick has been to Sweden. Okay, in this situation. Tapi kalau gone, dia akan jadi macam ni. Rick has gone to Sweden. Asalnya dia dekat Malaysia. Right, but now he is in Sweden. Tu Rick dah pindah ke Sweden. Tak balik-balik main lagi. Ingat ke tak tahu jalan ke balik ke rumah ni. Alright, so that is it. How to use has gone and has been. There is one exercise on this. Okay, I hope you don't do any mistake. Is this all? Yes, this is all. So after this, please go back to our group so I can explain to you the task. What do you have to do today? Besides the exercises from the textbook, I will add one more. Okay, I will add the exercises, the exercise for you to choose has or have. Because apparently many still confused. Nak guna has ke, nak guna have ke pun masih confused. Jadi saya tambah satu latihan untuk yang tu. Alright, I wish you all the best in completing the exercises. Make sure you get it right. Because this is not a test. Okay, you cannot hantam saja. This is not a test. So try your best. I wish you, have a nice day. Assalamualaikum.